أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat kesyukuran itu mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kuliah kita pada malam ini akan meneruskan lagi uraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-48 kalau tak silap saya lah. Kalau saya tak silap, tolong betulkan lah. Kalau tak silap akhir sekali itu kalam hikmat yang ke-48 tu masih lagi menguraikan kalam hikmat, atau saya sudah selesai kalam hikmat ini. Saya tak berapa ingat, tapi tak apalah kalau kita ragu-ragu, kita teruskan saja huraian kalam hikmat ni lah, yang ke-48, iaitu kata-kata Syekh Nata, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa huwa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu. Ada bagi-bagian silap. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Jadi fa kaifa yarfa'u, kitab saya ni yarfa'ani, jadi ada kesilapan lah dari segi bahasa Arab. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu, kitab saya ni ghairuhu, ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u
an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Ini merupakan kalam hikmat yang perlu kita teliti baik-baik kerana dia sangat bergantung, berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, maksud kata-kata hikmat ini, terjemahannya, jangan mengadu atau meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Sesiapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari lainnya? Baik, apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Athah menerusi kalam hikmat ini? Baik, tema utamanya, tajuk utama yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Athah menerusi kalam hikmat ini ialah mengenai permohonan atau minta ditunaikan hajat, permintaan. Mengenai persoalan minta supaya hajat ditunaikan. Jadi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, sudah pasti ada keyakinan bahawa tidak ada yang dapat menunaikan hajat makhluk ini melainkan Allah. Itu antara makna-makna yang terangkum di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Antara cabang-cabang maknanya, tidak ada yang dapat menunaikan hajat makhluk itu melainkan Allah semata-mata. Dan itulah yang kita ungkapkan, yang kita sebut-sebut banyak kali setiap hari dalam solat kita, iaitu ungkapan yang mengukuhkan makna ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada keyakinan tadi, keyakinan tauhid, maka timbulnya ubudiyah. Keyakinan tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Luas pengertiannya, luas maknanya. Maka antara maknanya yang disebutkan tadi bahawa tidak ada yang dapat memenuhi hajat keperluan makhluk ini melainkan Allah. Itu keyakinan tauhid kita, bahawa tidak ada yang dapat memenuhi keperluan itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ketuhanan yang dinyatakan, yang terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Daripada keyakinan tauhid ini, maka lahirlah ubudiyah, lahirlah pengabdian diri kepada Allah. Maka itulah yang kita ungkapkan, yang kita sebut-sebut di dalam solat kita banyak kali setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, kami minta pertolongan. Iyyaka ini dalam bahasa Arab adalah takhsis, pengkhususan, mengkhususkan hanya Engkau, tidak ada yang lain lagi. Hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdikan diri, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Sebab atas keyakinan
bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, atas keyakinan tidak ada Tuhan yang dapat menolong segala makhluknya itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tauhid yang perlu kita faham, keyakinan yang perlu kita tanam. Baik, persoalannya sekarang, apakah boleh dah kita ni nak minta tolong dengan makhluk? Persoalan yang timbul. Kita hidup atas, tadi kita nyatakan hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kita kata macam tu sebab keyakinan kita kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah. Tidak ada yang dapat memenuhi hajat keperluan kita melainkan Allah. Hakikat. Jadi persoalan sekarang ni, dalam kehidupan kita ni, boleh tak kita nak pergi minta tolong dengan orang? Dan kalau kita pergi minta tolong dengan orang, berlawan tak dengan hakikat tauhid tadi? Itu persoalan yang perlu kita faham. Jadi perlu kita fahami bahawa dua istilah yang perlu kita faham secara mudah. Pertama sekali, ada hakikat ketuhanannya. Yang kedua, ada sebab musababnya. Ada hakikatnya, ada syariatnya. Hakikat ni iaitu keyakinan yang batin sifatnya. Syariat perkara yang zahir, yang berkait dengan sebab musabab. Dua perkara ni kita sebagai Muslim dikendaki supaya memakainya bersekali, mengambil kira secara serentak. Hakikat perlu kita pegangi, perlu kita yakini. Syariat dan usaha ini dibenarkan dan boleh dibenarkan kita dan boleh kita menggunakannya. Baik, dalam kes ini hakikatnya apa? Hakikatnya ialah keyakinan bahawa tidak ada yang maha kuasa yang dapat menolong, yang dapat menunaikan segala hajat melainkan Allah. Itu hakikat. Sebab apa dinamakan hakikat? Kerana perkara ini adalah keyakinan yang tak nampak depan mata. Kita nampak ke Allah Ta'ala tolong secara mata kita? Dengan mata kita nampak ke Allah Ta'ala menolong, memenuhi hajat keperluan kita dengan pandangan mata kasar kita? Tak nampak dengan mata kasar. Tetapi semua itu dapat dilihat oleh mata hati dengan arti iman dan keyakinan. Keyakinan kita yakin dan tidak ragu hakikat tauhid itu, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Yani antara maknanya tidak ada yang dapat menolong, yang dapat memenuhi hajat keperluan manusia ni melainkan Allah. Mata batin kita ni boleh percaya benda tu, dapat menerima perkara tu, yakin benda tu, tidak ragu benda tu. Jadi itulah yang dinamakan hakikat. Kerana benda tu tak nampak dengan mata kasar ni, tapi mata iman kita yakin kebenaran kenyataan tu, kebenaran keyakinan bahawa tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah, tidak ada yang dapat memenuhi hajat melainkan Allah. Jadi kerana itu aspek ini dinamakan hakikat, kerana dia adalah perkara yang terselindung, tak nampak dengan mata kita. Adapun aspek syariat, perkara-perkara zahir yang berkait dengan sebab musabab, pertolongan-pertolongan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala jadikan ada sebab-sebab di belakang. Orang yang sakit terselamat daripada kematian kerana adanya ubat-ubatan. Sebab dia tu, dia selamat daripada mati kerana sakit yang berat, kerana ada ubat. Orang yang terminum racun
Yang adanya ghaliknya mati tapi terselamat kerana ada penolong. Orang yang nak mati lemah, ada kata matilah tenggelam dalam air, terselamat kerana ada orang bagi tolong. Jadi ini yang berlaku dalam kehidupan kita yang kita boleh tengok dengan mata kita, sebab musabab tu. Maka aspek ini dinamakan syariat ataupun dinamakan sebagai sebab musababnya. Jadi kita sebagai mukmin dalam perkara ini bagaimana? Apakah kita hanya perlu berpegang kepada hakikat saja? Atau hanya kena tengok kepada syariat yang zahir saja? Atau bagaimana? Maka kita sebagai mukmin ini kena ada dua-dua sekali. Antara hakikat yang batin dengan syariat yang zahir. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang mengumpulkan antara dua perkara itu, hakikat yang batin dan syariat yang zahir ini, itulah hak sebetulnya, perjalanan hak sebenarnya. Kalau kita terjemah dengan makna umumlah, yang kita tak pergi dalam-dalam, makna kasar dia, iaitu orang yang ada keyakinan tauhidnya, ada pegangan hatinya bahawa tidak ada yang menolong, yang dapat menolong pada hakikatnya melainkan Allah. Orang yang ada keyakinan bahawa tidak ada yang dapat memenuhi hajat keperluan manusia ni pada hakikatnya melainkan Allah, dia ada keyakinan itu. Dalam masa yang sama dia ambil kira sebab musabab. Sekiranya sebab kesembuhan penyakit itu obat, pergi cari obat. Sekiranya yang dapat membantu menyembuhkan penyakit manusia ni doktor, dia pergi minta tolong kepada doktor. Sekiranya dia terselamat daripada mati lemah dan sebagainya kerana ada orang tolong, ada orang, maka dia minta tolong dengan orang tu supaya bantu dia. Jadi minta tolong menggunakan sebab musabab, minta tolong dengan sebab musabab ini bukanlah benda yang salah dan berlawan dengan hakikat tauhid. Tidak salah. Pada dasarnya tidak salah. Cuma dalam bahasan ilmu tasawuf peringkat tinggi itu ada hal lain sikit. Dan kita dah nak pergi ke situlah. Dan itu peringkat bahasan tasawuf peringkat tinggi lah. Cuma kita nak tahu peringkat awam ni bahawa pada dasarnya kita kena ambil dua-dua tu, kena ada hakikat yang batin, kena ada dalam keyakinan kita. Syariat yang zahir kena ambil kira sebagai seorang Muslim. Dan itu tidak berlawan. Diharuskan, dibolehkan. Agak berbeza lah, kalau saya nak sebut secara ringkas je lah, agak berbeza dengan tingkatan orang-orang tertentu yang kita namakan aulia. Mereka ini sampai satu tahap kadang-kadang mereka meninggalkan sebab musabab, dan itu sesuai dengan maqam mereka tu, sesuai dengan tahapan keyakinan mereka tu. Mereka hanya berpegang kepada hakikat yang batin. Tapi mereka tak nafikan syariat yang zahir, tapi mereka cenderung ke situ. Tetapi hasil yang mereka dapat sama, bahkan lebih. Bahkan lebih. Tetapi ini adalah menurut kadar keyakinan masing-masing. Masing-masing hendaklah melakukan sesuatu menurut tahap keyakinan dia. Menurut tahap keyakinan dia. Dan tasawuf melarang kita ni tanggung beban yang kita tak mampu tanggung. Jadi saya nak memahamkan ni kerana berkait dengan sikap setengah ahli masyarakat kita ni. Tu saya nak cerita sikit ni dalam dua perkara ni, sebab kadang-kadang berlaku kekeliruan sikit dalam perkara ni dalam masyarakat kita ni. Untuk kita sama-sama tengok, perhatikan dan ambil iktibar. Kat mana? Baik. Macam saya kata tadi, bila keyakinan kita ini ada bukan tak ada, keyakinan kepada Allah yang Maha menolong, tidak ada yang dapat tolong melainkan Allah, tidak ada yang memenuhi hajat kita melainkan Allah, ada keyakinan tu bukan tak ada. Tapi keyakinan kita tu tak kuat untuk menjadikan kita ni melepaskan diri daripada sebab musabab. Kita rasa tak mampu lagi. Kita tahu yang menghidup dan mematikan itu Allah.
Kemudian kita sakit, kita rasa tak nak lepas daripada obat. Kena cari obat juga. Tak nak lepas lagi. Tapi tauhid kita tetap ada. Jangan kata tak ada tauhid, tetap ada keyakinan. Tasdik tu ada. Tapi nisbah pada keyakinan perasaan kita ni, tak ada obat ni pada kita. Cemah, bimbang, takut dan sebagainya. Maka pergi carilah obat. Dan itu harus bagi kita. Dan orang yang seperti itu tahapannya adalah lebih baik dia pergi cari obat untuk menyelesaikan masalah dia itu kalau dia sakit. Bahkan ada kalanya menjadi kewajipan dalam kes kita tentu, menjadi kewajipan seseorang tu berusaha mencari sebab musabab dalam menyelesaikan masalah dia tu. Contohnya macam mana? Sekiranya dia sakit, maka banyak kewajipan-kewajipan agama dia tu tidak terlaksana. Tengah dia sakit ni, setengah orang tu kadang-kadang dia seberat tu, tak boleh semayang lah, payah nak semayang, dok semayang lah, dok puasa lah. Maka pada waktu itu menjadi kewajipan dia mencari sebab musabab yang boleh menyembuhkan penyakit dia ni. Ada kalanya sampai ke tahap itu. Ada kalanya menjadi keharusan, harus daripada dia mencari sebab musabab yang menyembuhkan penyakit. Ada kalanya menjadi wajib dan sebagainya, tengok keadaan dia. Tapi nak beritahu ni, tahapan keyakinan orang seperti itu tu membolehkan dia, bahkan patut dia mengambil kira sebab musabab. Baik, sekiranya orang yang berada pada tahapan seperti ini, dia cuba nak berwatak lebih daripada itu. Berwatak lebih daripada itu, iaitu hati dia tak tahan mana, tak kuat mana. Bila tak ada obat, cemah, takut, bimbang, gelitik, penuh kebimbangan dan sebagainya. Tapi nak tunjuk gagah ke orang tengah sakit, tak buat sading tak mau cari obat. Hati perut dah sedap kamu. Ada obat tak ada, mati kali ni. Tapi tak mau tunjuk komang ni, pada tahu buat gagah lah, tak obat apa dah apa dah. Hati perut kan boleh gelotok. Kita ada obat. Ini tidak disuruh dan tasawuf. Membebankan diri sendiri. Berbahaya untuk diri sendiri, bukan tahapan dia. Jadi kalau lori, dia boleh bawa beban 1 tang, dia bawa 1 tang je lah. Jangan dia bawa beban 2 tang, cuh daya. Cuh daya. Hak boleh jalan, jadi tak jalan rasa. Itu maksudnya. Jadi saya menjelaskan perkara yang umum dulu tentang perkara ni untuk kita tengok apa yang Syekh Ibn Athaq nak beritahu supaya senang kita faham dia ni. Jadi saya buka ruang dulu dalam bab ni. Supaya kita dapat memahami kehendak Ibn Athaq daripada kalam hikmah dia. Baik. Kadang-kadang ada sesetengah hamba Allah itu yang diberikan kemuliaan oleh Allah, ditingkatkan keyakinannya sehingga pada dia sebab musabab ni kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, tidak kisah. Kalau dia sakit sebagai contoh, sakit yang berat boleh buat kematian, ada obat pun dia pakai, tak ada obat pun tak apa, tak susah hati, dia tak kisah sebab hati sudah tidak berpaut kepada benda-benda macam tu, kerana keyakinan yang lebih cenderung, lebih bulat, lebih kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidup dan mematikan, yang mendatangkan penyakit dan menyembuhkannya. Dia cenderung situ, hati dia kuat situ. Jadi dalam masalah dengan obat ni, pada dia tak kisah sangat, tak ada pun tak apalah sampai masa aku, kalau ada pun pakai. Orang jenis gini dengan tahap keyakinan seperti itu, kalau dia mengambil sikap untuk tidak mengambil obat pun tak apa. Dan kalau tidak ambil pun, dia tidak akan menimbulkan masalah dalam perkara lain. Dia tak susah ke orang. Dia boleh buat ibadah dan kewajipan lain seperti biasa. Tidak seperti yang tadi tu. Tadi kalau tak ambil obat, siapa ngurusi, kalau tidur siang malam lah, banyak kewajipan tak terlaksana. Kemudian takut lagi, lemah semangat lagi, inilah banyak perkara. Jadi banyak tergendala urusan hidup dia tu, kewajipan dia. Hak ni tidak kisah. Dan dia, sekiranya dia mengambil sikap untuk tidak mengambil sebab, tidak mengambil kira sebab musabab,
dia boleh hidup macam biasa dan dia tidak menyusahkan orang, maka dalam keadaan seperti ini harus dia bertindak seperti itu, harus pada dia. Maka demikianlah yang dapat kita lihat. Jadi isu yang disebut oleh Syekh Ibn Atta ni, isu minta tolong dengan yang lain dari Allah, itu yang Syekh Ibn Atta nak khabar. Baik. Jadi saya beritahu, saya jelaskan bahawa tidak salah, boleh kita minta tolong dengan orang dalam memenuhi hajat kita. Tidak salah. Atas kefahaman tadi lah, kita kena ada hakikat ni, keyakinan dalam hati itu bahawa tidak ada yang dapat menolong pada hakikatnya melainkan Allah. Dalam masa yang sama, kita mengambil kira keharusan syaraknya yang membenarkan kita mengambil kira sebab musabab. Kita faham dua ni, maka tidak menjadi halangan kepada kita ni untuk mengambil kira sebab musabab, antaranya minta tolong dengan orang. Kalau kita susah, minta tolong dengan orang yang senang. Kalau kita tak ada masalah kewangan, maka minta tolong dengan orang yang mampu membantu. Kalau kita ada masalah kesihatan, minta tolong dengan orang ada kepakaran dalam perkara itu. Kalau kita ada kesulitan dalam urusan-urusan ini, carilah orang yang ada kemampuan untuk selesaikan itu. Jadi kita pergi minta tolong dengan orang tu atas kefahaman ini tidak salah, boleh. Boleh. Itu dasarnya. Baik. Lalu apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta? Ini pedoman-pedoman sufi. Sekalipun kita boleh nak minta tolong dengan makhluk atas keyakinan bahawa itu sebab musabab yang diharuskan oleh syarak, memang itu boleh dibenarkan. Tapi pedoman sufi yang diajarkan oleh Syekh Ibn Atta ni, jangan kamu mengadu dan minta sesuatu hajat kepada selain Allah. Maksudnya, kalau kita pergi minta tolong dengan orang pun, jangan sampai benda tu zahir dan batin kita duk bergantung ke dia. Maksudnya kalau kita minta tolong dengan orang pun, atas dasar ini adalah keharusan syarak. Dalam keadaan keyakinan kita tetap bulat bahawa yang akan menyelesaikan masalah aku ni hanyalah Allah saja. Habis ada keyakinan. Jadi kalau kita nak minta tolong dengan orang juga pun, jangan sampai kita pergi minta tolong dengan mulut, minta tolong dia, hati pun gitu juga. Itu adalah perkara yang disebut ghaflah lalai. Tapi sekiranya dia pergi minta tolong dengan mulut ni, tolonglah, tolong aku, tolong ni dengan mulut dia tu, dalam masa yang sama dia ada keyakinan bahawa tempat yang dia pergi minta tolong tu memang boleh beri pertolongan, batal iman dia, rosak iman dia. Dia pergi minta tolonglah aku, tak ada makanan beri. Dalam hati perut dia tu ada keyakinan bahawa lain daripada Allah Ta'ala ni ada yang boleh beri makanan dia. Kalau dia ada waktu, tauhid dia rosak. Sekarang tidak seperti itu. Keyakinannya tetap ada bahawa tidak ada yang memberi rezeki kepadaku, tidak ada yang menyembuhkan, tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat memenuhi hajat aku, melainkan Allah saja. Ada tauhid itu, keyakinan. Jadi kalau dia minta tolong dengan orang pun, atas dasar ini adalah keharusan syarak. Tapi dalam hati dia itu tetap ada keyakinan. Baik. Orang yang berada pada keadaan ini banyak keadaan. Ada kalanya mereka ni ghaflah, lupa. Dia ada keyakinan tu bahawa tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah saja. Ada keyakinan tu. Tapi keyakinan tu tergelam, lupa. Jadi kalau dia minta tolong dengan orang, dia berat ke orang. Pergantungan hati, pautan hati tu banyak cenderung ke orang. Sampai sehingga andai kata tak ada orang tak nak tolong, dia rasa susah hati, cemas. Tu jangan. Tapi iman dia tetap ada. Tidak batal iman. Selagi dia tidak berkeyakinan bahawa ada yang lain daripada Allah yang boleh menolong. Tidak batal iman. Cuma kecenderungan dia yang kuat kepada sebab musabab ni, kepada makhluk ni, dan kita tahu waktu dok comel ni. Sekalipun tak batal iman,
tapi tak comel. Dari segi tasawuf, dari segi syarak lulus, tak ada masalah apa. Asalkan dia buat tu, dia minta tolong dengan makhluk ni ikut aturan syarak. Dalam hati dia ada keyakinan hanya Allah yang dapat memberi pertolongan. Jadi dari segi syarak lulus. Tapi dari segi tasawuf sangat tak comel, menunjukkan hati kita sangat kelam. Kerana hati kita kuat dah lalu berpaut dengan makhluk ni. Sekalipun ada keyakinan tadi tu, tapi jiwa kita ni makin banyak hijab kotor sikit, menyebabkan hati kita ni banyak pandang ke makhluk tu, banyak pandang berpaut pada sebab musabab itu, sehingga sekiranya sebab musabab tu tak ada, ia akan menjadi satu tekanan pada kita, menjadi satu bebanan pada kita, menjadi satu ketakutan kepada kita, satu kerusingan yang berat pada kita, suatu kebimbangan yang berat bagi kita. Itu tasawuf dak nak tu. Sekalipun tidak merosakkan iman, tapi menunjukkan kepada jiwa kita ini sangat sakit. Rohani kita ini sangat lemah dari segi keyakinan. Bukan tak ada. Maka Syekh Ibn Atta' di sini memberi pedoman kepada kita, jangan mengadu. Jangan minta sesuatu hajat kepada sesuatu yang lain dari Allah. Yang ini tingkatkan keyakinan kita itu. Kalau kita nak minta tolong juga atas dasar kasus syarak, biarlah kita minta tolong dari segi zahir sajalah. Mulut atas dasar syariat aja, tapi batin kita tetap kekal dengan keyakinan utamanya bahawa kalau tak ada pertolongan Allah, kat mana-mana tu aku minta tolong ke siapa-siapa pun tak akan dapat. Tak begitu. Kalau minta tolong pun, kita minta tolong orang pun atas dasar itu sebab musabab yang diharuskan syarak. Tapi yang mendominasi kita adalah keyakinan kita bahawa kalau tidak dengan pertolongan Allah, aku minta tolong siapa-siapa pun, kalau tidak ada pertolongan Allah, tak akan dapat, tak akan berhasil. Seperti itu yang dikenali. Bahkan sekiranya ditingkatkan lagi keyakinan oleh Allah, ditingkatkan lagi, itu lebih baik, iaitu sampai ke tahap kepada yang lain pun dia tak minta tolong. Tapi itu payahlah. Itu tingkatan yang agak tinggi dalam dunia tasawuf. Pekat kita ni mungkin tak sampai situ. Pekat kita ni, kalau kita nak ni, jangan sampai kita minta tolong dengan makhluk ni, mulut kita begitu, hati kita pun beratkan situ juga. Itu dok comel dalam tasawuf. Syariat dulu. Hak naknya minta tolong, tapi tahu sebab aku minta tolong ni atas dasar syariat mengharuskan. Sebab musabab yang dibenarkan, tapi hatiku tetap lebih keyakinan bahawa kalau tidak ada pertolongan Allah, sebab mana-mana sekalipun tak akan dapat. Adalah pertolongan mana-mana pada makhluk, kalau tidak dengan izin Allah, tidak dengan pertolongan Allah, tak akan dapat, tak akan berhasil. Itu yang dikehendaki. Kalau kita boleh situ pun alhamdulillah. Cuma tadilah bila diangkatkan lagi darjat oleh Allah, dan ini jarang berlaku. Cuma saya nak sebut juga supaya kita nampak tahapan dia tu. Ada di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni, orang beriman ini, yang diangkat darjat-darjat keyakinan ni, sehingga dengan makhluk pun dia tak kisah, dia tak ambil juga. Contohnya kat mana? Iaitu contohnya apa yang selalu menjadi sebahagian kitab-kitab tasawuf dan ulama-ulama tasawuf ni menjadikan kisah ini sebagai pedoman dalam perkara ini, sebagai rujukan, iaitu apa yang pernah berlaku kepada Sayyiduna Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS. Apa yang berlaku kepada baginda Nabi Ibrahim setelah dikumpulkan batang-batang kayu ni untuk dijadikan bahan bakar dengan nyala api yang sangat besar ni, maka dia dicampurkan oleh Namrud ini, oleh pembantu-pembantu dia ni, bekerja-bekerja dia ni, campur Nabi Allah Ibrahim ke dalam api nak campur dia. Pada waktu itu datang dia malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberi pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu malaikat ini bertanya, alaka hajat, apakah engkau ada apa-apa hajat dariku?
Malaikat Jibril bertanya, mu ada hajat apa-apa tak wahai Ibrahim kepada aku ni, untuk nak tak tolong aku? Nak kabarnya Jibril ni pun tahu itu termasuk keharusan syarak. Jadi Jibril beritahu orang, engkau ada hajat apa-apa ke aku ni? Kata Jibril. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Amma ilaika fala wa ilallahi fabala. Jibril, aku tidak perlu apa-apa, aku tak berhajat. Padahal itu antara hidup dan mati, bukan antara sihat dan sakit, bukan antara untung dan rugi, bukan antara kenyang dan lapar, antara hidup dan mati. Masuk campur dalam tu mati. Kalau kita antara lapar dan kenyang boleh tahan, boleh sabar-sabar. Antara untung dan rugi tak apalah, boleh sabar-sabar. Ni hidup dan mati. Maka bila Jibril bertanyakan demikian, itu jawapan Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tidak memerlukan apa-apa. Wa ilallahi fabala. Tapi kalau kepada Allah, memang aku sangat berhajat. Aku sangat berhajat. Jadi Jibril mari nak beri bantuan pun dia tak sanggup. Padahal dari segi syarak harus boleh. Orang mari nak tolong, bukan saja kita harus diminta tolong. Kalau orang mari nak tolong kita pun, kita boleh menerima pertolongan itu dan patut kita terima. Ini dah nak khabar keadaan yang tertentu ni, peringkat yang tinggi dalam perkara ni, kita nak tahu. Biar tak sampai situ pun, tapi kita tahu perjalanan. Makkah tinggi ke mana, Makkah rendah ke mana. Kita ni luluh pun tak betul. Luluh tak apa, bawah 40 gagal dalam bab ni. Maksudnya imam kita jadi bercelaru disebabkan terlalu kuat bergantung sebab musabab, sampai imam kita pun jadi tak tahu hitam putih. Na'udzubillah. Kita kena jaga bahagian iman. Tauhid kita itu la ilaha illallah, biar meneguh. Maka meneguh tauhid itulah menjadikan kita, kalau kita minta tolong dengan orang pun sekadar-kadarnya. Sekadar-kadarnya dengan hati mengambil kira sebab musabab yang diharuskan syarak. Tapi hati kita lebih cenderung atas keyakinan kalau tidak ditetapkan Allah, ditolong Allah, sebab mana-mana pun tak akan berhasil. Tapi dicari juga atas dasar itu keharusan syarak. Itu pun sudah cukup baik. Dan itulah yang sepatutnya kita bertahan. Cuma nak beritahu kelas tinggi dia. Maka bila Jibril datang nak minta tolong tu, Nabi Ibrahim tak terima pertolongan tu. Lalu apa kata Jibril setelah demikian? Bila Nabi Ibrahim jawab macam tu, apa kata Nabi Allah Ibrahim? Salhu. Kalau begitu kau mintalah dengan Allah Ta'ala. Bila engkau tak nak pertolongan aku, kata Jibril, maka minta teruslah kepada Allah. Yang itu pun masih dijawab lagi. Bagaimana jawapan? Bila Jibril kata, kalau gitu minta teruslah dengan Allah. Ini hal yang lebih khusus dan tasawuf yang kita tak nak panjang sangat, cuma nak khabar-khabar ni supaya nampak. Sebab ini kita akui hal-hal ini hal yang agak khusus dan tasawuf. Tapi untuk kita tengok kasar-kasar tu tak apalah. Jawab Nabi Allah Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah. Aku rasa minta pun aku rasa tak perlu. Cukup antara siapa? Ilmuhu bihali. Cakupan ilmu Allah yang sudah pun tahu tentang diriku zahir dan batin, itu sudah cukup. Sehingga aku merasa aku tidak perlu minta apa-apa lagi. Dalam tasawuf, orang ini dikatakan sudah tenggelam di dalam lautan ahadiyah ataupun dalam lautan makrifat yang mendalam. Dan kita tak nak pergi panjang situ. Tapi nak kabarnya, itu adalah peringkat yang tinggi yang dicapai apa yang disarankan oleh Syekh bin Allah. Tapi kita ni, peringkat kita ni cukup kalau kita, iaitu bila kita minta tolong dengan makhluk, tapi pertolongan itu bersifat zahir dengan erti sekadar seada-adanya atas dasar
sebab musabak yang diharuskan syarak atas dasar benda itu diberi kebenaran oleh syarak dalam keyakinan, tetap ada keyakinan hanya Allah yang dapat menolong. Itu. Jadi itulah nasihat Syekh Ibn Atta. Jangan mengadu atau minta sesuatu hajat kepada selain Allah. Baik, sebab apa? Syekh Ibn Atta cuba ingin menjelaskan secara logiknya supaya kita ini ada landasan berfikir yang kukuh untuk kita mengambil sikap ni, supaya ada logik yang tinggi. Sebab apa kita disuruh jangan minta tolong dengan makhluk ni? Jadi Syekh Ibn Atta cuba nak membuka hijab akal kita ni supaya kita nampak sebab apa gitu. Sebab ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Sebab apa? Hajat-hajat keperluan makhluk ni hanya Allah yang menguruskan dia. Jadi kalau kita minta tolong dengan yang lain, tak patutlah. Sebab apa? Sebab kita sendiri yakin bahawa yang mendatangkan hajat-hajat kita ni, yang memenuhi hajat-hajat kita ni hanyalah Allah. Mungkin kalau hanya setakat itu kita kelabu lagi. Maka Syekh Ibn Atta panjangkan sikit lagi. Supaya apa? Supaya terbuka minda kita ni nampak Allah betul sungguh. Patut pun kita tak patut minta tolong dengan makhluk. Jadi mula-mula dikatakan yang tu. Sebab apa kita ni disuruh jangan minta tolong dengan makhluk? Sebab atas keyakinan Allah Ta'ala lah yang memenuhi keperluan hamba-hambanya, makhluknya. Baik. Lalu Syekh kata lagi, maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Bagaimana ada sesuatu makhluk yang lain daripada Allah ni, dia dapat ubah, dia dapat tukar, dia dapat halang sesuatu yang sudah ditetap dan ditakdirkan oleh Allah. Macam mana boleh? Tak ingat. Macam mana boleh berlaku ada makhluk yang boleh ubah apa yang ditetapkan oleh Allah? Kita sendiri yakin bahawa bila takdir Allah Ta'ala itu sampai, dia tetap akan berlaku, tidak boleh diubah oleh sesiapa pun. Itu berdasarkan keyakinan kita bahawa takdir ini bila sampai tidak dapat diubah oleh sesiapa pun. Jadi Syekh ni cuba untuk membukakan fikiran kita ni. Dia kata macam mana ada sesuatu makhluk ni yang lain daripada Allah Ta'ala ni yang boleh menukar, merubah, menghalang apa yang diletakkan, apa yang didatangkan, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana mungkin? Tak mungkin. Sebab apa? Kerana takdir hanyalah Allah yang menentukan, dan tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang boleh menukar takdir itu. Dekat sikit. Dekat sikit. Bila sebut bab takdir kau, kita sendiri tahu bahawa tak ada benda lain yang boleh menukar takdir yang menghalang. Bila Allah Ta'ala sudah mentakdirkan orang ni dapat benda ni, orang ni dapat benda ni, maka kita sendiri yakin bila takdir itu sudah ditetapkan Allah, tak ada benda pun yang boleh halang. Baik, dekat sikit. Baik, kemudian kata lagi Syekh Ibn Atta, sesiapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari lain? Ni dekat lagi. Baik, kata Syekh Ibn Atta, mu perhati tengok pada makhluk ni. Setiap makhluk dia boleh tak melepaskan diri daripada musibah penyakit yang kena dirinya. Mu tengok, perhati setiap makhluk. Ada tak orang yang boleh melepaskan diri dia ni daripada sebarang kesusahan? Tak ada. Carilah. Bila kena satu kesusahan, tak ada orang boleh melepaskan diri. Maksudnya, contohnya, tak ada orang manusia ni sihat sepanjang umur dia. Daripada sejak dia dilahirkan sampai mati, ada kata tak ada seorang yang sihat.
Sihat sepanjang tu. Adalah sekali-sekala sakit, paling kurang pun. Dan siapa dia nak sakit? Tak ada orang nak sakit. Tanyalah siapa-siapa pun, tak ada orang nak sakit. Jadi perhatikan kata Syekh Ibn Athar. Sekiranya seseorang tu tak dapat mengelak diri daripada musibah yang menimpa diri dia, tak nak elak lah. Bila sakit kena, tak ada orang nak sakit. Tapi bila kena sakit, artinya kita tak nak elak diri daripada penyakit tu. Jadi atas dunia ni, manusia ni, komang-komang pun dalam hidup dia mesti ada sikit-sikit sakit. Kalau tak berat pun, sekali-sekali. Kalau sihat sangat pun, adalah sekali-sekali dia demam. Itu pun manusia tak mampu. Sakit gigi lah, demam lah, gauk lah, macam-macam. Siapa nak? Tak ada orang nak nyakit-nyakit gini. Tapi bila berlaku, siapa dia boleh tolong? Tak ada orang boleh tolong. Cari obat nak nyembuh tu ada lah. Kena molek baik, kena molek tak. Tapi masa kena tu, tak boleh nak buat benda. Sebab manusia ni kau boleh, jangan kena. Jangan kena penyakit. Tapi kena juga. Maka Syekh Ibn Athar kata, perhati boleh. Mu renung molek. Mu perhati benda ni. Mu fikir molek, kata Syekh Ibn Athar. Sesiapa yang tak dapat nak melepaskan dirinya daripada musibah yang kena, macam mana dia boleh lepas kena orang lain? Atas diri sendiri pun dia nak lepas. Maksudnya setiap makhluk itulah sifat dia. Setiap makhluk ni ada je kurang-kurang ke dia. Binatang ke, binatang buah ke, ada bahagian-bahagian penyakit yang kena dia tu, yang dia tak dapat nak elok benda tu. Rima dalam hutang tu, beken-beken dia pun ada gak penyakit-penyakit yang dia tak nak elok ni. Jadi kalau musibah, kesusahan, penyakit, kepayahan yang menimpa sesuatu makhluk ni, makhluk tu sendiri tak dapat nak mengelak diri, melepaskan diri daripadanya, lalu macam mana agaknya? Mana siapa dok akal kita, ia boleh lepas orang lain pula. Jadi Syekh Ibn Athar suruh fikir. Hendaklah kau fikir keadaan ni, kau renungi, sehingga akhir sekali dapat natijah bahawa hakikat sebenarnya bahawa manusia ni tak boleh nak tolong orang. Bila tak boleh nak tolong orang, dia hanya sekadar sebab musabab yang dijadikan Allah. Bila benda ni nampak dalam pandangan batin kita, manusia ni diri sendiri pun dah nak tolong, ataupun makhluk ni diri sendiri pun dah nak tolong, macam mana dia nak tolong orang lain? Lagi berat. Apabila perkara ni nampak pada pandangan batin kita ni, yakin betul sungguh keadaan ni, itulah yang menjadikan kita tidak meletakkan harapan kepada makhluk. Kalau kita gunakan makhluk tu pun, kalau kita pergi minta tolong dengan dia pun, sekadar mengambil kira sebab musabab yang diharuskan syarak. Itu dia. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Athar. Supaya kita ada kefahaman bahawa makhluk ni hakikatnya tak dapat menolong, hanya menjadi sebab pada pertolongan. Jadi kalau kita menggunakan makhluk ni, minta tolong dengan makhluk ni, biar bersepadan. Biar bersepadan, sepadan macam mana? Atas keyakinan kalau tidak dengan pertolongan Allah, ke mana-mana pun tak akan berlaku, tak akan berhasil. Jadi kalau kita ambil kira makhluk pun, atas dasar dia adalah sebab musabab yang diharuskan oleh syarak, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wasilah kepada tercapainya maksud. Jadi itulah yang ingin dipahamkan oleh Syekh Ibn Athar. Supaya apa? Supaya kita ni bila bergantung dengan makhluk, supaya minta tolong dengan makhluk, jangan sampai merosakkan iman. Jangan sampai menjadikan batin kita, makrifat hati kita jadi kelabu disebabkan kerana masalah minta tolong dengan makhluk ni. Bukan tak boleh nak minta tolong dengan makhluk tu, boleh, tapi biar ada sepadan, biar atas keyakinan yang betul, kefahaman yang betul. Itu yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Athar mengusi kalam hikmah yang ke-48 ni. Baik. Tibanya sesuatu bencana itu menyebabkan engkau berhajat kepada bantuan pertolongan. Baik. Ghalibnya kita ni perlu kepada pertolongan
bila menanggung kesusahan. Sebab tu masa senang kita lagi. Kita jadi lagi masa senang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menyedarkan hati kita. Sebab manusia ni dia lagi masa senang. Sebab tu ada kalanya kesusahan tu perlu untuk supaya kita tidak lagi ada lalu. Kalau jalan raya ni seterik dah lalu tak ada lubang sikit, bahaya juga. Seterik dah lalu tak ada lubang sikit. Seterik. Sedar dalam kubur. Kena malam. Sedar. Jadi ada selekor sikit-sikit. Ada lubang sikit-sikit itulah yang menjadikan kita ni kena jaga sama, berhati-hati. Itu kehidupan pun macam tu juga. Kesenangan yang berlarutan tu bukan tak bagus. Bukan tak baik. Tetapi banyak kali menjadikan kita ni kau lagi. Jadi lupa. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi kata apa? Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku bimbang menimpa dirimu. Perhatikan baik-baik dan jangan salah tafsir. Ini hadis Nabi, maksud daripada hadis Nabi. Demi Allah, bukan kemiskinan, bukan papa fakir ni, papa kedana kemiskinan yang aku bimbang menimpa kamu. Tetapi yang aku takut menimpa kamu ni, kamu dibuka kesenangan dengan begitu mewah dan senang. Atau aku takut, kata Nabi. Antu'radud dunya alaikum. Ini aku takut. Jangan kita faham Nabi ni suruh umatnya jadi miskin papa kedana. Bukan. Nabi takut umat ni jadi senang, jadi kaya-raya. Nabi suka umat ni jadi papa kedana. Bukan itu maksud. Bagaimana itu janji kendali. Tetapi Nabi bimbang antara dalam keadaan susah dengan dalam keadaan senang ni. Musibah yang kena masa senang ni kadang-kadang lebih berat daripada musibah yang kena tengah susah ni. Guanya itu boleh jadi gitu. Nabi beritahu bila yang demi Allah, kata Nabi, bukanlah kemiskinan yang aku takut menimpa kamu, tapi yang aku takut bahawa kamu dibuka dunia yang luas, diberi kemewahan kesenangan. Lalu apa yang dibimbangi? Nabi kata dulu fatanafasuha. Mu dah lari, mu akan berebut. Percayalah. Tak ada depan mata tak apa. Ada tahu. Kita nak tahu kucing ni niku tak niku, jangan tengok dia duduk jalan tu. Lepoi kapan kamu seekor tengok. Ini nampak tu. Jadi kalau lepoi nampak tu tahulah. Jadi kita ni nak ukur benda ni, payah nak ukur kecuali ada benda. Baru nampak. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi jauh daripada penyakit-penyakit. Nabi kata fatanafasuha. Kamu pasti akan berebut ke mana-mana tu. Berebut tu mukadimah je. Lalu tentang daripada perebutan tu sampai ke tahap kamu akan berbunuh-bunuhan. Dan inilah yang akan merosakkan, membinasakan kamu, menghancur binasakan kamu, sebagaimana benda ini juga telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah. Jangan sampai kita rosak dengan benda-benda macam ni. Dan Allah Ta'ala beri taufik, beri hidayat, beri penjagaan kepada kita, supaya kita ni kalau susah pun insya-Allah lurus perjalanan, kalau senang pun insya-Allah lurus juga perjalanan. Kita harap macam tu. Jadi Nabi tahu ni manusia ni biasanya akan timbul hajat dia tu tengah dia susah. Macam kita bila cukup makan, hari-hari ada makanan sama, pitih ada, makanan ada, tak rasa benda. Pitih ada, makanan ada, pagi petang, pagi esok, pagi jangan. Pagi lusa masih lemak pula. Itulah bertahun-tahun duduk gitu, pitih ada, makanan ada, tak rasa apa. Tapi lain tak ada pitih, mula baru tahu sudah keperluan kita tu, keperluan kita. Maka demikianlah Syekh Munatak ingin memahamkan kita hakikat.
Manusia yang sebenarnya itu hakikat sebenar dia. Hakikat sebenar kita ni berajak, perlu. Tapi kita lupa hakikat kita ni sebab keperluan kita tu sentiasa dipenuhi oleh Allah. Sentiasa boleh kalau kita nak. Makan tak pernah sakit. Boleh tak? Tak pernah kebuluran. Kesihatan sepanjang tahun banyak sihat daripada sakit. Sakit sehari 2 hari ni. Sekali-sekala yang gitu je. Kebanyakan lah. Bukan semua orang. Keselamatan, ada kata kita ni bertahun-tahun tu hidup dalam keadaan aman, selamat. Jadi tak berasa hakikat sebenar kita tu, tak mari hakikat sebenar kita tu. Iaitu apa benda? Kita ni berhajat, bergantung, perlu kepada Allah, tak mari. Sebab apa? Boleh semua. Dah bila mari kesedaran hakikat sebenar kita? Bila tak ada bahagian tu. Piti tak ada. Piti tak ada, kamu dah ada tidur malam. Piti tak ada. Makanan mahal, tak ada, payah nak beli. Ada piti, tak payah nak beli. Baru berasa. Baru mari hakikat sebenar kita, kita bergantung kepada Allah. Tak ada. Bila mari sakit kan, sakit panjang. Sakit hak dak sembuh-sembuh dah ni. Mudah, baru sedar. Baru sedar hakikat bahawa kita ni bergantung kepada Allah. Tapi kalau tak ada ni, lupa kita. Lalai kita, lupalah kita. Jadi sebelum kita, kata ulama tasawuf, daripada kita disedarkan dengan kesusahan ni, lebih baik kita berusaha menyedarkan diri kita dulu. Dengan cara macam mana? Dengan cara ingat kepada Allah. Bila kita biasa ingat kepada Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita ni, sentiasa dah kita ingat, sedar tentang hakikat ni kita. Itu pedoman di tasawuf. Baik. Maka dalam tiap hajat jangan mengharap kepada selain Allah. Yang ni dari segi keyakinan kita ni, bukan dari segi usaha perbuatan kita tu, dari segi keyakinan kita ni, dari segi etikad kita, perasaan kita, jangan menaruh harapan kepada yang lain daripada Allah. Biar tahap keyakinan kita itu berbuah seperti itu. Macam saya kata tadi, kadang-kadang keyakinan kita tu ada bahawa tidak ada yang memenuhi hajat kita, tidak ada yang menolong pada hakikatnya melainkan Allah. Hakikat tu ada, tapi kadang-kadang jiwa kita ni kelabu sehingga hakikat tu kalau lemak, kalau kalau pelita kok apinya noleh-noleh gitu je, nampak je. Bila tauhid kita tu bukan tak ada api langsung, ada tapi loleh-loleh tu macam pelita ni menyebabkan hati kita ni banyak berpaut kepada makhluk. Itulah yang tercela dalam tasawuf. Tapi bukan berarti batal tauhidnya, bukan berarti batal imannya, tapi dalam tasawuf menunjukkan jiwa kita ni yang jauh, jiwa kita ni yang jahil, jiwa kita ni yang kelam, jiwa kita ni yang tak cukup cahaya untuk melihat hakikat kebenaran Allah. Maka bahagian itu yang kita kena cari jalan supaya pandangan iman kita terang, sehingga bila yang ini pandangan iman kita tu menjadi lebih baik, lalu kita tidak meletakkan harapan kepada yang lain daripada Allah atas keyakinan yang terang di dalam hati. Jadi kalau kita pergi minta tolong dengan makhluk pun, atas dasar itu sebab musabab yang diharuskan oleh syarak, yang diperbolehkan. Itu yang diajar dalam tasawuf. Sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat seperti kau. Dari segi logik ni didatangkan oleh ulama tasawuf untuk membuka minda kita. Kalau kita meletakkan harapan kepada makhluk, kita sendiri tahu makhluk tu sendiri ada hajat juga. Dan hajat dia tu dia sendiri pun tak boleh nak tunai. Contoh gini lah. Kita duk bergantung kepada doktor dalam merawat penyakit kita ni atas kepakaran dia. Tapi kita bergantung sekadar tu lah. Sekadar dia diberi kepakaran, menjadi sebab kepada kesembuhan. Dalam keadaan hati kita tetap ada keyakinan bahawa tidak akan menyembuhkan penyakit ini melainkan Allah semata-mata. Itu yang disuruh.
Tapi sekiranya keyakinan kita ni kelabu, sehingga pautan kita ni kepada doktor berlebihan, sehingga kalau ada doktor padang dah mati dah tu kali ni. Jadi Syekh Natak suruh fikir, kita ni duk bergantung ke doktor yang pakar ni. Doktor pakar tu sendiri ada hajat-hajat dia sendiri pun tak nak tunai hajat dia. Kalau kita sedar tu, maka kita bergantung dengan dia, ada batasan dia. Sekadar sebab musabab yang menjadi kesembuhan. Dan kita tahu dia pun tak nak selesai masalah dia. Dia pun banyak masalah juga. Dia nak selesai diri, dia tak mampu nak selesai. Maka bila kita tahu hakikat tu, maka kita bergantung kepada makhluk ni, kita minta tolong dengan makhluk ni berpada-pada. Dan itulah yang disuruh oleh syarat. Syarat ni oleh disuruh di tasawuf. Tasawuf ni tak ampuh kita ni berlebihan bergantung dengan sebab musabab ni sehingga lupa kepada tauhid. Itu yang diajar. Jangan sampai begitu. Biar imbang atau lebih berat kepada keyakinan itu. Baik, sikit lagi. Sebab sesiapa yang menyandar, yakni menggantungkan nasib pada sesuatu selain Allah, bererti tertipu oleh sesuatu bayangan khayal. Kalau kita meletakkan pergantungan bulat kepada makhluk, ahli tasawuf kata kita ni tertipu dengan khayalan. Khayalan tuan, yang ni kita tahu makhluk tu sendiri lemah, dia ada hajat dia tak boleh nak tunai, tiba-tiba kita letak sepenuh perhatian pergantungan ke dia. Berarti tempat kita letak pergantungan tu tak kena. Seumpama kita pergi pegang dengan bayang lah, bayang. Tak ada rupanya. Nampak ada. Umpama gitu. Kita tengok, pegang tak ada. Itulah bandingan bila kita meletakkan sepenuh harapan dan keyakinan kepada makhluk. Jadi bukan salah kita meletakkan harapan, pergantungan, kita minta tolong kepada makhluk, tapi biar berpada-pada menurut tahap dia. Sebab tidak ada yang tetap selain Allah. Tidak ada yang maha kekal, tidak ada yang hakiki wujudnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu binasa saja. Jadi kalau kita meletakkan harapan kepada makhluk, berarti kita meletakkan pergantungan kepada benda yang tak kukuh, yang akan yang ada sifat macam kita juga. Makhluknya akan binasa dan kita pun akan binasa, kita letak pergantungan ke dia. Kita meletakkan pergantungan kepada yang lemah seperti kita juga. Hanya Allah selalu tetap kurnia dan nikmat rahmatnya kepadamu, yang sebenar-benarnya, yang memberikan kurnia, memberikan rahmat, yang kekal, membantu, menolong, melangsungkan kehidupan kita, hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat yang ingin disedarkan oleh Syekh Ibn Atta melalui kalam hikmah yang ke-48 ini. Maka sekadar itulah huraian kalam hikmat pada kali ini, dan insya-Allah pengajian kitab ini akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qauli hadza. Boleh panjang. Kalau boleh lah, kalau panjang saya jawab sekali lagi deh. Jadi gini, ini melibatkan urusan rezeki dan pelajaran ilmu ini perlukan kepada huraian yang agak panjang. Nanti boleh masa kuliah yang akan datang saya akan jelaskan satu-satu ya. Boleh Saya takut termakan masa, ada sebahagian kita yang mungkin ada urusan dan sebagainya. Nanti saya dipahami, saya akan jawab pada kuliah yang akan datang. Boleh Jadi soalan yang baik yang insya-Allah akan saya jelaskan. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.